Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Aidil Fitri. Maaf zahir batin. Hari ini dah baru 23 Syawal. Boleh lagi tak raya? InsyaAllah. Perkongsian hari ini dalam kitab Asas Akidah, ya. Kita gabung fahaman ahli sunnah wal jamaah. Apa dia fahaman ahli sunnah wal jamaah? Jadi ya, akidah ni banyak kena jaga. Kita kena faham betul ahli sunnah wal jamaah tu apa, ya. Sebab ada orang fahaman Mu'tazilah, fahaman Qadariyah, fahaman, ya, banyak fahaman Murji'ah yang diamalkan oleh orang-orang yang berfahaman, yaitu mengikut Syiah. Tetapi kita di Malaysia ni, kita berpegang teguh dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Imran, yauma tabayyatu wujuhum wa taswaddu wujuh fa'amma alladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul adaba bima kuntum takfurun. Orang yang berpahaman ahli sunnah wal jamaah, ya, dia akan terselamat. Di padang mahsyar nanti dikumpulkan beberapa firqah. Satu firqah, satu kumpulan gelap gelita muka dia, tidak bercahaya. Satu kumpulan bercahaya bersinar-sinar dan dapat dipandang oleh baginda Rasulullah SAW kerana mengikut ajaran baginda berpahaman ahli sunnah wal jamaah. Manakala mereka-mereka yang berpahaman Mu'tazilah, pahaman Murji'ah, ya, pahaman Qadariyah, Jabariyah, ini benar-benar ditolak oleh Allah SWT, ya. Jadi ini kita kena, insyaAllah pada hari ini, pahaman ahli sunnah wal jamaah. Pertama, perbuatan hamba. Mazhab ini atau pandangan ini berpendapat bahawa Allah SWT menjadikan perbuatan hamba yang berbentuk usaha ikhtiar. Kita tak boleh serah diri pula. Dia tak, dia kalau Jabariyah, dia kata buku surat tak jumpa lagi, buku surat. Allah Rabbi, raya betul ni. Yang Jawi buku surat 20, yang Rumi cari ahli sunnah wal jamaah. Pahaman ahli sunnah wal jamaah. Banyak sangat makan kuih lemang ni, ya tak? Ya, baik. Ikhtiar, kita kena ikhtiar. Sebab itu kalau kita nak menjadi orang yang wara', orang yang alim, orang yang faham, kena belajar lah, ya. Ini pahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Ikhtiarkan ba'da ikhtiar tawakal. Usahalah kamu, setelah kamu berusaha baru serah diri pada Allah. Contoh, seorang pelajar dia nak berjaya, dia kena mutola'ah, jumpa guru, ya, berdiskus, berbincang bagaimana kita nak menghadapi imtihan, peperiksaan. Ikhtiar, kena usaha, barulah menghasilkan ingatan dalam ilmu yang akan datang persoalan-persoalan dalam peperiksaan. Sebagai kita manusia, kita tak boleh serah diri. Itu pahaman Jabariyah. Alah, beras sejupak mana boleh jadi segantang. Dah, itu pemalas. Pahaman ni pahaman pemalas. Kita ni ahli sunnah wal jamaah ini mengajak kita rajin. Ikhtiar
ikhtiar, usaha dulu. Ya, dalam Ramadan yang telah lalu kita banyak mendapat tarbiyah. Ya, dapat tarbiyah. Apa tarbiyah? Qiyamul lail, bangun malam. Qiyamul lail itu bangun malam. Maknanya bangun malam. Qiyam qama yaqumu qauman bahwa qaimun wa zaka maqmum. Qiyamun. Bangun malam. Bangun malam untuk apa? Ya, kita biasa bangun malam itu apa? Untuk mengajak kepada Allah SWT. Para ulama-ulama dulu bangun malam pukul 1/3 pagi, 1/4 pagi, dia bertola'ah. Ya, dia menulis, mengalam, nukilkan, ya, hukum hakam, cari, dinukilkan. Itu yang timbulnya kitab-kitab peninggalan, ya, para ulama-ulama terdahulu. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama adalah warisan para nabi. Baginda Nabi Muhammad tidak menukilkan apa pun, tetapi baginda ummi. Nah, baginda dipilih oleh Allah SWT seorang rasul yang ummi, tak boleh membaca, tak boleh menulis. Tetapi Rasulullah bila datang dia wahyi apa sampai dia wafat. Ini apa hikmahnya, apa fadilatnya, apa kelebihannya? Kerana khawatir kalau dia pandai menulis, dia pandai membaca, akan timbul fitnah bahawa ini karangan dia. Al-Quran yang datang adalah karangan dia. Orang kafir cari jalan untuk apa? Untuk menentang. Tetapi sebab itu Allah sengaja pilih baginda Nabi Muhammad SAW itu diberi 4 tugasan. Apa dia? Pertama, baginda bersifat tabligh, menyampaikan. Setiap yang sampai pada baginda, apa saja wahyi, sama ada melalui malaikat Jibril atau direct dalam mimpi Rasulullah SAW, itu wahyi yang benar. Maka sampaikan kepada sahabat. Sahabat yang menukilkan. Rasulullah baca saja. Apa yang wahyu datang kepada baginda, terus apa? Dia Rasulullah. Dia punya kelebihannya. Setiap wahyu ada peringkat-peringkat yang datang. Tapi Rasulullah hafal. Kita ni budak tahfiz kita, yang kita daripada kecil suruh dia menghafaz, kita tasmih balik, dia tak tukang tak. Kita bukan Nabi, kita orang biasa. Ya tak? Para ustaz yang hafiz, al-hafiz, ya, dia umur usia, kalau dia tak semak balik, dia tak ulang kaji, lupa. Betul. Jangan jauh lah. Saya sendiri, saya ngaku diri, dulu jadi imam boleh hafal surah Sajadah. Ya tak? Sekarang bila suruh jadi imam, baca surah Sajadah pun sangkut. Kan senang. Nak menjaga tu bukan senang, nak menjaga hafalan tu. Sebab itulah kita insan biasa. Dulu tiap hari Jumaat, pagi Jumaat, kita baca, betul tak Tuan Imam? Sebab kita nak bawa surah Sajadah. Bila kita tak jadi imam, dah besar, jadi YB pula. Allah, YB yang besar, bukan menteri besar, yang besar. Barulah lupa. Itu sebabnya kalau pagi Jumaat, kadang-kadang suruh kita jadi imam. Malam tadi kita tak tasmih, kita tak tengok, tak baca, jangan sangkut. Ya, ada part-part yang kita sangkut. Jadi itulah. Tapi kalau kita duduk belakang,
Imam sangkut pandai kita negur pula. Sebab kita mengikuti setiap yang dibaca oleh imam surah sajadah. Ya. Inilah kita surah Al-Insan lagi lah pening kepala. Padahal pendek, lebih pendek sajadah. Sebab itulah kita insan biasa. Rasulullah SAW setiap wahyu yang datang terus hafal. Sebab itu Rasulullah hikmahnya memang Allah tak jadikan dia pandai menulis, ya, tetapi dia menghafal. Ini fadilat kerana takut fitnah daripada orang kafir. Ini ciptaan dia. Itu pun ada kalangan orang kafir dah menuduh ini tentu karangan Muhammad. Muhammad tak boleh baca, tak boleh nulis. Setiap apa yang dibaca semua daripada Allah SWT. Dia hafal, terus hafal. Jadi tak boleh dah nak tuduh Rasulullah SAW. Baik. Dengan itu mereka bebas menggunakan sama ada hendak membuat sesuatu atau tidak. Dan mereka ditaklifkan, ya, ditaklifkan mematuhi hukum-hukum yang diwajibkan ke atas. Taklifkan maknanya dimestikan, mengikuti hukum-hukum yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Inilah namanya ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, sifat-sifat Allah Ta'ala. Mazhab pahaman ahli sunnah wal jamaah berpendapat bahawa Allah SWT itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan yang layak baginya, seperti berkuasa, berkemahuan, berpengetahuan dan lain-lain. Sifat ini berada pada zat Allah SWT pada azali lagi. Dengan sifat kuasa itulah ia mengadilkan atau mentiadakan sesuatu secara mungkinat. Allah akan bagi pada secara mungkinat. Apa mungkinat? Allah memberi kepada hamba-Nya harus, tak wajib. Tetapi hamba melaksanakan perintah Allah wajib. Jangan harus, wajib, ya. Dengan kemahuannya pula ia menentukan sesuatu perkara yang harus atau mungkinat, dan dengan ilmunya terdedah segala sesuatu kepadanya dan seterusnya. Kita ni, manusia ini, di dalam kata Al-Imam, ya, Abu Hasan Al-Basri, ya, Abu Hasan Al-Basri yang mempelopori ilmu akidah tauhid ini, diikuti dengan Abu Mansur Al-Maturidi dan Hasan Al-Basri dan Abu Hasan Al-Ash'ari. Apa kata dia? Dia mengatakan bahawa al-insanu qittatullah. Manusia ini dalam genggaman Allah, tak boleh lari. Sehingga kan nyawa kita, kedudukan kita, kita jadi senang, kita jadi sehat, kita sakit, semua dalam qibdatullah, genggaman Allah. Hanya Allah SWT itu dengan kudratnya, kuasanya, dengan iradahnya, kehendakannya. Itu sebab tidak boleh dipisahkan kudrat dan iradat Allah SWT. Allah berkuasa mengadilkan, tetapi Allah mahu nak adakan. Itu. Allah berkuasa akan memberi sesuatu yang kita minta, tetapi Allah berkehendakkan nak bagi awal atau akhir. Itu sebab kita sebagai hamba jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Doa, mohon pada Allah SWT. Sebab pelaksanaan itu adalah kehendak Allah, mungkinat bagi Allah. Allah nak bagi, dapat. Allah tak bagi, mungkin ditanggung. Sebab itu kita kena yakin Allah itu pengasih, penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Kadang-kadang Allah bagi kat kita waktu kita sehat.
doa kita kabulkan. Kadang-kadang Allah tak bagi waktu kita sehat, Allah bagi waktu kita nazak, kita sakit, dipermudahkan kematian kita. Kadang-kadang kita tak dapat waktu hidup, kita dapat waktu kita di depan, di padang mahsyar ataupun di dalam kubur Allah SWT. Sebab itu kita kena rajin melaksanakan